Okay, tuan-tuan ada sebarang pertanyaan boleh tinggalkan di page kami. Kalau tuan-tuan tengok di tempat lain, kami mungkin tidak akan dapat lihat ataupun susah untuk reply. Nak monitor, kami monitor hanya di komen page kami MFM TV, MFM TV Online MFM TV Online, tuan-tuan boleh tengok live kat situ. Okay, ada sebarang pertanyaan boleh tinggalkan di ruangan komen. Okay, kita lihat Forex Factory dulu. Tuan-tuan, di Forex Factory, ruangan scanner kita dapat lihat hari ini pergerakan masih lagi bullish untuk USD, bullish untuk Euro dan GBP, menunjukkan USD adalah di posisi yang agak lemah. Okay, dengan bacaan terkini pergerakan dia 0.44% untuk Euro USD. GU naik sebanyak 0.7, ini menunjukkan GBP lagi strong pada Euro pada ketika ini. Dan pergerakan dia pun pada selepas London Open sampai ke sekarang New York Open, kita dapat lihat pergerakan dia memihak pada USD. Adakah dia akan mampu naik? Dia akan dah tunggu pukul 10 nanti sama ada candle di Euro ni dia akan jadi bearish, bullish atau tak. Kalau di bullish, insyaAllah dia boleh naik. Untuk UJ seperti yang kita jangkakan sebelum ni, dia buat di time frame H1 ke H4, dia buat bearish panel. Mapping sudah kita sediakan dan semalam berlaku breakout selepas FOMC meeting. Okay, dan hari ini pergerakan dia adalah negatif 1.90. Okay, sebelum ni kita duduk nampak UJ, kita hanya fokus setup buy. Tapi kali ini kita dapat setup sell yang kuat disebabkan oleh mungkin dah sampai ke penghujungnya kita punya fasa mungkin dah market nak start nak buat correction balik untuk UJ ni. Dan USD share pula pergerakan dia adalah negatif 0.7. Okay, menunjukkan USD bearish pada malam ni. Tapi dia punya pergerakan pada lepas London Open dan juga New York Open ni, sampai ke New York Open ni kita dapat lihat dia naik kejap dia turun. Okay, menunjukkan ada rejection di kawasan atas tu, mungkin ada area previous support ataupun resistance sebelum ni. Okay, dan seterusnya USD CAD, walaupun pair dia dikatakan masih lagi bearish, pergerakan dia negatif 0.31%, tapi pergerakan selepas London Open adalah bullish. Mungkin orang kata CAD lagi lemah daripada USD pada malam ni. Manakala untuk AUD dan Kiwi Dollar, pergerakan dia malam ni terbalik daripada bacaan harian. Kerana bacaan harian kita nampak bullish sebanyak 0.64%, azadi USD bacaan dia 1.03%, sangat bullish, tapi dia punya pergerakan dia adalah pergerakan bearish sejak 6 jam lepas. Adakah dia mencari satu pullback ataupun dia nak naik lebih jauh? Kita kena saksikan bersama pukul 10 ni macam mana. Untuk GJ, pergerakan dia sangat-sangat bearish, negatif 1.19%. Jadi malam ni dan mungkin pada minggu-minggu depan JPY akan lebih strong kalau candle di weekly menunjukkan bacaan bearish. Okey, untuk news pula kita go through daripada semalam hari Rabu 27 bulan pada 9 pagi 9.30 pagi 9.30 pagi ada CPI Australian dollar. CPI bacaan dia adalah tidak begitu kuat ataupun lebih kurang saja dengan fokus bacaan 1.8% berbanding dengan fokus 1.9%. Jadi ini tidak begitu memihak pada UD, mungkin penny sideways sajalah, tak begitu teruk, tak kuat sangat. 3 min sama pula, 3 min CPI dia sama bacaan dia. Dan yang penting pada pagi tadi 2 pagi ada FOMC statement, bacaan yang dikeluarkan adalah Federal Fund rate dinaikkan sebanyak 75 poin juga ataupun sampai ke 2.50%. Jadi dia menepati jangkaan, dan kalau tuan-tuan perasan dia punya kekuatan ini sudah mungkin trader sebelum ni dah faham lah. Dan kali ni apa yang berlaku semalam ada satu reversal, mungkin ada poin-poin yang mungkin tidak memihak pada USD, seperti currency dah nampak lemah kerana kerap dinaikkan dia punya rate jadi mungkin ada inflasi sangat kuat
US dollar, menyebabkan investor mula mencari currency lain. Adakah ini bersifat long term? Kita akan lihat sebentar lagi lah untuk indeks dolar. Dan 8.30 malam tadi ada advance GDP, tidak begitu memihak kepada bacaan. Kalau tuan-tuan perasan petang tadi USD strong, okay, dan lepas news ni keluar 8.30 dah terus jadi counter bullish balik. So untuk euro, gold bersama, okay, dengan bacaan dia kuartal per kuartal negatif 0.9% berbanding dengan forecast 0.4%. Ya, bacaan dia tidak begitu memihak kepada USD. Jadi sebab itulah USD lemah pada malam ni. Okay, ada benda hari US berucap pada malam ni. Media impact ni saja, tuan tak perlu risau sangat. 8.30 malam esok ada satu lagi berita, Core PCE Price Index untuk USD daripada USD trader yang scalping, yang esok berhati-hati kerana mungkin ada news yang boleh berimpact pergerakan. Alright, forecastnya adalah 0.5% berbanding bulan lepas 0.3. Jadi bacaan yang kita tunggu mungkin kalau positif USD akan kembali strong, kalau tidak dia akan lemah sekejap. Okay. Dan seterusnya kita akan lihat Finviz. Okay, Finviz punya bacaan currency strength meter. So untuk currency strength meter kita dapat lihat pada ketika ini JPY sangat strong. Day one performance ya, JPY sangat-sangat strong, 1.4%. Chef antara currency kedua NZD, USD, NZD yang ketiga, USD tengah-tengah. GBP dan AUD antara yang terlemah lah pada malam ni. Euro, GBP, AUD antara currency yang terlemah pada malam ini. So untuk Euro USD kita dapat lihat pair ni menunjukkan pattern. Dia kata market sideways, tapi pada hujung masuk saja waktu US tadi ada rejection di kawasan previous semalam punya support. Jadi adakah dia mampu naik depan ni, kita akan lihat. Untuk GU, pair ni pada semalam menunjukkan bullish breakout, hari ini masih lagi bearish. Mungkin untuk mencari buyer-buyer yang sudah lepas, yang sekarang ni mungkin dia nak cari buyer lah di GU ni. Jadi kalau tuan-tuan dah set up buy di GU, tuan-tuan boleh fokus seperti dia retest kawasan previous resistance, atau kerana kalau tuan-tuan dapat lihat ada semalam ada satu candle baru bozu yang sudah break kawasan previous resistance dan dijangkakan jadi support sebelum dia naik. So untuk UJ strong bearish pada semalam, breakout juga. Okay, breakout ada biasanya breakout ni dia akan buat correction lah, macam 3 ke 4 hari lepas dia buat 2 batang candlestick, lepas tu ada rejection, ada correction balik sampai ke previous support, lepas tu dia start turun. Kalau tuan perasan hari ni pun hari ni masih lagi sangat-sangat kuat lah penurunan tu. Jadi kalau hari ni mampu close dengan candlestick, mungkin dia akan buat correction untuk 2-3 hari. Kalau tuan-tuan ada set up, contohnya kalau currency tengah turun macam ni, elok kita letak stop lah di bawah candle daily, kerana kita menjangkakan ada daily punya breakout lah kat bawah tu kan. Dan kita boleh target di previous support lah, sampai ke area previous support. Untuk UCAD pergerakan dia masih lagi bearish, tapi pada hari ini masih lagi bullish kenaikan dia. Mungkin dia akan lebih turun lebih jauh ataupun tidak. So UCAD pada ketika ni dia agak perlahan, dia kita pupuk ke currency yang sedang trending macam GJ nanti ya. Untuk USD CHF, walaupun di daily nampak macam dia buat pergerakan bersilang macam ni, tapi kalau tuan zoom out sikit, tuan akan nampak dia sedang buat bullish flag di time frame daily. Ini menunjukkan USD dia nak naik lebih jauh, tapi sekarang ni mungkin dia nak retest balik di kawasan support. Okay, sampai area support mungkin tuan boleh fokus set up buy. Kalau ada daily candle buy yang cantik, tuan boleh hold lama sikit, at least 50%, 200-300 pip saya memang macam tu. ADUSD semalam candle bullish, hari ni candle bearish, dia naik macam tu, dia turun. Kalau tuan-tuan perasan dia punya candle tu hijau merah. Itu menunjukkan ada hari dia buat base, ada hari dia buat rally. Untuk jadi USD pair ni masih lagi dia
kenaikan, menunjukkan proses kenaikan, tapi dia sedang, apa yang berlaku sekarang ni adalah dia sudah reject previous support di daily dan mungkin dia akan naik lebih jauh pada time daily. Jadi untuk buy kita kena tunggu dia berlaku breakout buy. Kalau dia berlaku breakout buy baru kita fokus buy. Untuk Euro GBP pada malam ni dia sangat-sangat bearish, tapi tuan-tuan perasan kat ujung-ujung bawah tu ada berlaku rejection lagi, kerana kat bawah tu ada support area. So di area-area ni yang kita tunggu sama ada dia buat breakout ataupun dia buat rejection untuk jadi buy. So kalau jadi buy dia akan naik lebih tinggi. Kalau dia jadi breakout sell, kita kena fokus tetap untuk dia masuk semula ke area previous support dan jadi resistance, baru dia akan turun balik. Untuk GJ, GJ hari ini kita dapat lihat kalau candle hari ini mampu close dengan bearish engulfing, insyaAllah pada esok hari kita dan hari akan datang kita akan fokus setup sell untuk USD JPY dan kita akan TP dalam 162.0 kerana kat situ merupakan area support yang orang kata agak-agak strong pada malam ni. Alright, kerana kalau dia mampu break dengan candle body candle sell di GJ ni, baru dia akan turun lebih jauh. Kerana pattern yang kelihatan sekarang ni adalah pattern sebenarnya bullish flag, tapi kadang-kadang dia buat gila sikit dia cari stop loss, baru dia naik. Kadang-kadang tu kita kena hati-hati juga tuan-tuan. So untuk komoditi oil, masih lagi bearish pergerakan dia. Malam dah cuba naik tapi hari ini dia masih lagi bearish. Untuk minyak dengan bacaan semasa $96.72 per barrel. So untuk gold, ada gap buy kat situ sebabkan semalam lah. Walaupun kat sini nampak macam gap buy, tapi sebenarnya kalau tuan-tuan bila biasa trade tuan-tuan faham lah. Ini adalah mungkin ada broker yang terlepas dia punya bacaan kecerian tu. Tapi jangan risau, kalau ikutkan dia punya bacaan sekarang ni, kalau dia mampu close dengan candle bullish pada hari ni, esok dan hari akan datang tuan-tuan boleh fokus atas buy untuk gold. Kita akan lihat bentar lagi dan tuan-tuan boleh cari TP lah mungkin di 1800 kerana di situ merupakan area previous support, resistance. Kat situ dia akan berlaku breakout, mungkin tak. Jadi kita TP dekat area-area yang boleh menjadi support zone. So, untuk Bitcoin pula secara di time frame daily nya dia buat bullish flag yang sangat-sangat panjang, bearish flag yang sangat panjang. Dengan semalam ada berlaku rejection untuk buy, tapi dia dah secara strukturnya masih belum lagi break kawasan trend line buy ni. Jadi ada orang kata bearish punya pressure tu sangat kuat lagi dia tak break trend line kalau tu pasal tu boleh tanda lah. Alright tuan-tuan, apa yang akan masuk, kita akan masuk ke trading session. Tak sabar saya masuk trading session. Okay, seterusnya untuk trading session saya akan buat gold terus, kerana kalau kita nak go through index dollar mungkin agak lambat. Makan masa sikit, dan dulu tekan buat pada hari Selasa. So untuk gold mapping kita 1722 merupakan previous support, jadi resistance kejap dan ini berlaku breakout. Ini adalah satu kata bullish pennant bullish pennant dia buat macam tu. Tuan dapat lihat lepas berlaku bullish pennant dia berlaku breakout buy. Dan untuk gold sebenarnya di H1 ni ada satu area tempat yang patah balik. Tuan-tuan pasal shadow yang panjang ni tanda, dan ini adalah rejection terutama pada pukul 8 malam tadi. Ada satu candle yang dia touch hanya masuk balik ke area previous support zone ni, previous resistance. So jadi support lah, officially jadi support, dan ini adalah satu breakout. Dan dah kelihatan gold sekarang cuba close di atas 1750. 1750 ni sebenarnya dia sudah antara area yang kuat. Pada sebelum ni pernah jadi kawasan resistance. Kita hanya kalau dia mampu breakout buy, jadi ada peluang untuk dia naik lebih jauh. So kat sini tuan-tuan tak perlu entry lagi dalam kabut. Dan ada level yang kita target untuk sampai 1790 1800. Okey, pattern yang kita perlu tunggukan macam ni pattern ni. Kerana
kita perlu tunggu ada satu candle momentum. Candle momentum dia naik, biasanya dia susun nak turun. Kalau candle momentum macam ni, dan tuan-tuan boleh dan dia akan berlaku consolidation. Ni buat double top, contohnya dia nak turun tapi dia hanya sampai di kawasan support. Jangan terpedaya dengan double top ni. So kalau tuan-tuan perasan ada satu candle yang dia sampai lah, iaitu di kawasan sini, kawasan base macam ni. So ini marking zone dia kat sini yang pada sampai dia naik, pada sampai dia naik. Ini pun sama, dia sampai ke marking zone yang ni, engulfing yang lama sebelum ni. Kat sini dia zone dia naik sampai ke area engulfing tu. Okay, kat candlestick yang terakhir tu dia buy order kat sini, baru dia terbang untuk dalam berapa pip. Okay, dalam 191 pip. Dia retrace pada pukul 8 malam tadi. So setupnya kita masih menunggu lagi confirmation 20 minit. Kalau dia close dah candle bullish, maksudnya price confirm naik, tapi kita perlu tunggu pattern yang solid dulu. Pattern yang kita nak tengok macam mana pattern macam ni. Di time frame H1 ni pattern dia macam ni. Kenapa saya suka pattern macam ni? Kerana ini menunjukkan bullish flag. Bila berlaku bullish flag, dia akan masuk untuk cari buyer. Okay, dan lebih penting, trend line yang belakang ni sudah breakout. Jadi trend sell sebenarnya boleh dikatakan sudah tamat. Jadi sekarang ni buyer punya area lah. So kalau tuan-tuan perasan, sini ada bullish flag kan. Bullish flag, dia punya SOP dia adalah tuan-tuan boleh tarik body ke body ke bawah ni. So body ke bawah ni adalah kita punya target TP, dan kita akan ini minimum TP dia lah. Minimum TP sampai ke belum. So body kat sini dan body kat sini masih belum sampai 1759. 1759 ni bukan dia punya area untuk sampai. Saya akan marking kat sini. Jadi ada kemungkinan lah untuk dia sampai, kerana next target kita kat sini mungkin dia akan sampai. Kemudian dia buat retest semula 1750 ni, kerana sini merupakan satu area resistance yang solid. Lepas tu baru dia sama naik ke 1789 hingga 1800 untuk gold. Kita rehat sebentar kerana tidak ada setup lagi. Setup kita kecil tak ada lagi. Mungkin just di breakout. Kalau tuan-tuan nak cari scalping buy boleh. Ini merupakan dia retest previous resistance. Ini resistance, sekarang ada support lah. Test kedua biasanya lemah. Mungkin dia akan tunggu sekejap, tapi candle kan masih lagi ini strong breakout tuan-tuan. Ini strong breakout buy. Untuk signal tak ada lagi, dan pattern sebenarnya pattern ni pattern yang kata market volatile. Okay, bagi saya ni pattern volatile kerana next prediction mungkin dia boleh buat bentuk macam ni. So tuan-tuan tahu dia bentuk apa? Okay, bentuk macam ni merupakan bentuk dia punya kata bentuk penurunan ataupun mungkin correction lah kat atas tu. Saya mencari mana dia punya tool tu. Tool dekat mana nak jumpa. Bus pattern sorry. Okay, kalau dia keluar macam tu mungkin akan keluar macam ni lah. Dia akan jadi bentuk macam ni. Okay, pattern ni selalu kita nampak. Dan menunjukkan pelemahan jugalah kat atas tu sudah lepas munculnya candle bearish, jadi akan pelemahan. Jadi ada kemungkinan untuk price dia buat bentuk macam ni, dan sekiranya buat bentuk macam ni ada kemungkinan untuk dia turun. Kerana pattern yang kita dapat lihat ni head and shoulder lah, double top menjadi head, shoulder left, shoulder right, neckline dan sell. Biasanya dia jadi macam tu. Kalau mungkin dia supportnya boleh tahan, tanda trendline macam ni, dia break trendline, dia akan naik semula lah. Okay, jadi untuk gold tidak ada entry solid lagi, tapi ada beberapa area tuan-tuan boleh standby untuk buy seperti ya. So tuan-tuan nampak dekat M30 ni
ada satu engulfing, super engulfing yang strong. So area sini tuan-tuan boleh marking. Kalau dia sampai balik dia akan terbang. At least tuan-tuan boleh target ke 30 ke 50 pip, nak full margin apa boleh. Di sini yang saya masukkan. So time frame lebih kecil, kita fokus, kita tanda body, shadow tadi. So dari sini saya akan patah balik. So kalau tadi sampai masuk kat sini, tuan-tuan boleh fokus dekat buy, mungkin TP nya ke area previous support. Sini previous support lah, nampak kat sini ya, previous support. TP kat sini, dia akan naik dekat, baru dia akan turun. Kalau dia nak turun, kalau dia breakout ke atas, dia rezeki tuan-tuan. Ok, refresh balik dari view ni, salah pula. So sampai kat sini, dia akan naik. Dan kita punya, kalau kita dah celup kaki kat sini, minimum adalah dalam 58 pip. Maksimum dia boleh retest sampai ke 83 pip. Boleh dah kan? Ok, seterusnya pair yang saya menentukan adalah pair Euro USD. Mapping saya sudah share kat dalam mapping channel kita di Telegram. So tuan-tuan yang berminat nak join boleh masuk ke Telegram channel percuma kita. Link kita sediakan di ruangan komen di page MFM TV Online. Tuan-tuan baik, jadi untuk Euro USD pada malam ni, dia merupakan satu pattern yang mana masih lagi bullish di time frame daily. Dan yang berlaku pada ketika ni adalah satu retest semula di kawasan support di time frame H4. Previous support jadi resistance, breakout by ini support lah, support pertama, support kedua, support ketiga, rejection pada semalam tempoh hari 1 pagi FOMC. Ini adalah satu percubaan untuk retest semula candle buy dan rejection masih lagi strong di time frame lebih kecil. H4 masih belum close, tapi kita dapat lihat ada beberapa pattern 13 minit lagi yang menunjukkan mungkin dia akan untuk test, dia akan naik untuk test area resistance. Ini adalah satu engulfing yang cantik. So kalau untuk buy sebenarnya segini dah terlepas lah tuan-tuan. Yang terlepas dia kata engulfing, terlepas engulfing, kita boleh tanda area kat sini. Ini merupakan area fresh demand. Okay, fresh demand. So area fresh demand, kita boleh zoom di time frame kecil. Ada lagi satu candle sell yang terakhir kat sini, dah tuan-tuan boleh entry sell layer. Dan kat sini dia betul-betul dia ambil dan dia terus naik lah time frame M30. Nak lebih sharp M15 dia tak sampai ke body, dia sampai ke candle sell yang terakhir. Candle sell terakhir dia celup kaki, dia tolong balik. Dan insyaAllah kenaikan ini akan kekal lama. Kerana kalau ikutkan kita punya pemahaman, iaitu pemahaman support dan resistance. Ini bawah support, lepas support sampai dia akan test ke area resistance di time frame H4. Kalau tuan-tuan dapat buy di bawah ni, tuan-tuan boleh hold, letak BE, insyaAllah kita boleh dapat support ni berapa pip. Ok, dalam 131 pip hingga ke 157 pip, 1650 pip. Alright, minimum, maksimum kalau tuan-tuan dapat entry sharp tadi 150 pip hingga ke 190 pip. Alright, rezeki tuan-tuan dapat full. Kerana price sedang menunjukkan ada satu pattern sideways, tapi sideways yang orang kata cenderung untuk jadi bullish movement pada sekiranya ada satu berlaku breakout. Tapi kalau tuan-tuan letak stop loss kat bawah ni adalah digalakkan kerana ada juga mungkin ada berita yang tidak memihak pada euro ataupun sangat memihak pada USD, nanti dia akan menyebabkan price tu turun ke area bawah. Dan kalau tuan-tuan dapat hold lebih jauh, kita boleh test balik ke area resistance
dan kalau dia mampu break, dia akan cuba untuk cari ke previous support. Okay, previous support adalah area sini. Mapping kita ambil yang candle terakhir, buat saya suka ambil body shadow terakhir kena kat ini. InsyaAllah kebanyakannya kita mapping, tuan-tuan boleh tengok lah video-video kita lepas kat TikTok kita pun. Dia sampai ke area previous support saja, dia akan InsyaAllah dia akan buat bearish retrace at least ke previous resistance ini. Kalau dia ada breakout, dia akan jadi sell. Okay, next prediction ni kita tak boleh nak predict lagi sekarang, tapi kita kena lihat price action dia yang berlaku kat sini. Bila dia test kawasan resistance, kadang-kadang dia breakout, kadang-kadang dia reject candle engulfing ataupun candle inbound. Kat situ pun kita kena lihat, kadang-kadang dia naik. Okay, price action untuk Euro USD ni dia sebab antara pair yang kita senang nak predict lah, compare dengan gold dan sebagainya. Gold dia agak volatile, jadi mungkin ekor kecil-kecil ni susah sikit lah nak trade. So masih lagi strong bullish movement. Di time frame M50 ni ada satu kawasan support, berlaku breakup sell. Jadi kalau tuan-tuan dapat buy kat sini, asal nak close scalping, TP kat sini, TP dekat area 1.0178. Ni kat sini tuan-tuan boleh set TP untuk Euro USD. So kalau tuan-tuan dapat buy kat bottom, kat sini mungkin dia akan buat rejection. Kalau fundamental dia memihak pada USD, nanti dia akan turun balik lah. Okay, seterusnya kita akan lihat pair Euro AUD USD yang kita sudah share pada semalam di kita punya Telegram channel, kita dah kongsi. Dan untuk Euro USD ni, kita AUD USD ni pair ni nampaknya macam memang ada berlaku bullish breakout. Okay, dan terdekat kita fokus ke time frame H4. Kat sini patutnya dia berlaku pelemahan untuk naik. Kalau tuan-tuan pasang apa nama ni, indikator MACD AO, akan nampak lah dia punya kata divergent tu. Tapi divergent ni tidak memihak lagi setakat ni. Dan ini adalah berlaku satu breakout buy. Jadi apabila berlaku satu breakout buy, saya suka fokus buy. Ini adalah dua area yang dia solid breakout buy. Ini satu engulfing yang kuat juga. Ini adalah satu, dia akan retrace balik previous resistance, sama ada kat sini ataupun kat sini. Yang pertama atau kedua lah. So resistance pertama sudah sampai. Ini saya jangkakan dia akan naik pada kat sini kerana berlaku satu engulfing yang kita kata rejection yang agak kuat juga lah di area sini. Tapi next candle adalah satu candle sell, jadi dia punya entry dia tu tak berapa cantik. Dan satu lagi retracement adalah area yang dia baru sampai saja. Tuan-tuan nak tetap buy limit kat sini pun okey. Nanti dia akan insyaAllah kalau bullish trend ni masih lagi strong, dia akan sampai ke 0.7050. Jadi USD dia punya pattern dia, insyaAllah dia akan buat kenaikan. Saya jangka dia naik kat sini, tapi sekarang ni apa yang berlaku, dia retrace dulu ke bawah dan dia akan naik. Alright, lihat apa terjadi dengan saya punya mapping. Alhamdulillah biru. Kita tunggu saja price naik balik. AUD USD okay. Time frame lebih kecil, ada satu rejection 6 minit lagi. Kalau dia keluar candle bullish, kita boleh buy. Stop loss dekat bawah nipis. TP dekat previous support dekat 0.6982. So, kalau dia punya tak jauh lah dia punya TP dia, sebab AUD USD ni pair yang agak lambat, 20 pip. Kalau tuan-tuan tak stop loss kat bawah ni lah, dalam 12 pip. Tapi kalau nak counter dia pergerakan lambat ni, bertalot besar.
tuan trade dekat Euro USD tu mungkin 0.1, kat sini letaklah 0.2. Lagi 6 minit lah, pukul 11 candle. Macam mana akan berlaku kita akan lihat nanti. Okey, cantik ya. Lagi satu, seterusnya kita akan lihat minyak macam mana pergerakan dia. Saya parking tu di H4, nanti saya akan sambung cerita macam mana pergerakan dia. Kalau kita boleh buy lagi ataupun dia akan turun lagi. Apa tuan-tuan rasa? Ada komen atau boleh dengarkan di page kami MFM TV Online ya. MFM TV Online, kat situ tuan-tuan boleh tinggalkan. Dan ada setup nanti kita akan kongsi lebih lanjut lah. So saya akan rehat sekejap sambil menunggu price ni nak lebih jauh sikit. Sambil sebelum tu dan seterusnya saya akan sambung lah buat minyak. So ramai juga yang trader-trader yang suka trade minyak. Antara kelebihan trade minyak ni, dia punya pergerakan yang peak dia nampak macam slow tapi dia punya movement dia tu, kalau dia pergi satu arah lah. Kalau kita dapat predict arah dia dengan betul, cari dia punya area supply demand dia tu, alhamdulillah tuan-tuan entry lot besar. Dan senyum macam di sini dia turun, ada berlaku bullish, ada berlaku bearish punya trend, ada trend line kat sini, ada satu candle sell, tuan-tuan boleh instant sell. Okay, kita frame H1. Nampak gaya di time frame H1 ada satu rejection cuba untuk terjadi, tapi kita kena zoom di time frame lebih kecil apa sedang berlaku. Kerana di time frame H1 tidak ada lagi, dia masih belum close 3 minit. 3 minit lagi dia akan tunjukkan apa yang akan berlaku di H1. Tapi setakat ni adalah satu rejection di time frame, di resistance di time frame H4 kita. Masih lagi rejection. Tapi kat sini bagi saya tak apa kemana untuk entry H1, kerana dia masih lagi respect trend line di time frame H1, tapi di time frame H4 ni dia nampak dia reject. Kat sini mungkin dia akan buat sideway sedikit volatile, mungkin dia akan turun, mungkin dia akan naik gitu. Keadaan saya macam ni, tapi kita tengok lagi 3 minit kerana mungkin dia akan buat breakout sell ke bawah dan test mula area support pos 90.5 hingga 91.5. So kalau kita zoom di time frame M30, ini adalah rejection untuk buy. Rejection untuk buy, dan kalau tuan-tuan perasan kat shadow ni kita boleh marking dia betul-betul sampai ke area previous resistance. So ini pernah jadi resistance, sebab tu dia berlaku rejection ni. Antara area yang dia sudah sampai untuk target saya kalau dia mampu naik adalah area previous base support kat sini. So support dia akan sampai kat sini, baru dia akan buat rejection ataupun dia akan cuba naik. Tapi sekarang ni kita masih belum clear lah kebaran tuju dia, sebab kerana kalau dia turun ni, dia dah sangat-sangat very bearish punya movement. So di M15 kita dapat lihat mungkin M15 sebenarnya kita boleh buy kerana ini satu rejection pin bar dan ini confirmation buy. So tuan-tuan boleh entry dengan 2 di sebuah 1 ratio. Stop loss kita dalam 120 dalam 20 pip tu. Okay, 15 pip tapi dekat sana boleh dah 2 di sebuah 1, jauh sangat 2 di sebuah 1 kalau dia sampai ke area previous resistance. So ni targetnya lah kalau tuan-tuan fokus tak buy. Seminit lebih kalau ada, tapi ada berlaku rejection untuk sell.
kita kena berhati-hati. Nanti jadi sebenarnya bukan entry standby apa. Kita tengok candle close lagi seminit. Candle close lagi seminit apa bakal terjadi? Jadi kita akan lihat lah. Kerana DF15 bukan confirmation buy, dia ada dua candle buy. InsyaAllah dia akan minimum dia akan dua sebuah satu setup. Tapi dari segi Fibo pula, ataupun kita daripada shadow ke bawah, dia akan sampai ke 50%. 50% merupakan area previous support. Jadi ini adalah satu area yang solid untuk kita TP sebenarnya. Dan untuk dia breakout ke atas ni adalah sangat tidak mustahil kerana breakout trendline sudah terjadi. Dan ini adalah satu kata rejection untuk trendline juga. Mungkin kita boleh fokus untuk 100% PP. Overall kita rasa macam kat sini ada satu bullish momentum, tapi apa yang berlaku sekarang ni adalah retracement untuk dia naik. Tapi kalau dia turun, kita tahu dia lagi ada satu lagi setup buy di M15 ni. Kita dah nampak candle sell yang terakhir. Sinilah kita punya entry. Okay, entry kita buy kat sini. Kerana bagi saya ni tak nampak dia nak boleh naik, dia akan naik lagi. Mungkin dia akan naik secara correction macam tu. Dia akan turun, lepas tu dia akan insyaAllah dia akan cuba naik dalam berapa pip, 50 pip tu. So candle sebelah malam sudah sampai, dah close. Jadi M15 nampaknya saya tak berani untuk entry sekarang ni kerana shadow yang keluar ni dalam kata panjang dia bersamaan 5 pip, tapi dia punya body dia 4 pip. Okay. Ni shadow atas tu lebih panjang pada body, ada kemungkinan dia akan keluar candle sell untuk M15. Jadi masih lagi bearish punya movement. Jadi kita tidak akan entry lah. Macam dia entry lah, tapi tak nampak. So untuk di H1, tuan pasal di time frame H1 adalah satu pattern, masih lagi pattern bearish pada candle H1. Walaupun pimba, tapi pimba masih lagi bearish. Jadi untuk confirmation buy sebenarnya kita sedang tunggu dia jadi candle bullish untuk oil. Kita nampak candle bullish di H1, H4 lagi cantik, dia akan terbang lebih jauh. So, masih lagi berlaku rejection untuk price naik, tak perlu risau. Jadi untuk dari secara lebih jauh, saya sudah nampak breakout buy, tapi dah ada correction. Sekarang ni dia tengah buat consolidation, tak nampak sebarang bullish movement lagi. Maksudnya satu sebatang candle bullish yang kuat. Setakat ni dia sudah break trendline di time frame H4, H1 masih lagi di respect. Jadi kalau ikutkan kita punya channel, kita punya trendline ni dia berlagak. Jadi ada kemungkinan untuk dia menantun kat situ, dan lebih cenderung untuk dia berlaku breakout kerana time frame H4 punya trendline sudah break. Manakala H1 masih support, dan kat sini kalau dia berlaku, dia kalau jadi satu breakout, maksudnya dia minyak akan naik lebih jauh. First dia akan retest ke $100 dan next target adalah 108.5. Okay, 108.5. Mungkin dia akan sideways kat sini, baru dia akan naik. Pada breakout sudah confirm lah. So untuk gold, kita akan recap balik sebelum kita close. Gold di time frame H4 memang masih lagi breakout, tapi masih berbaki lagi 2 jam. Lepas 2 jam kita akan confirm lah breakout buy. Jadi kita akan fokus mula buy pada 1744 hingga ke 1750, 1745 hingga 1750. Kat situ area untuk kita fokus buy. Kalau ada rejection di time frame lebih kecil, kat area ni kita akan fokus buy. Kita akan buy tu H1 satu rejection semula, dan next step adalah kita fokus
Kalau sampai ke area 1750 kita akan buy balik kerana ini adalah satu rejection untuk the night. Dan menangkan trend sedang naik, kita boleh cuba untuk gold. Untuk gold ni ada satu candle orang kata. Okay, saya padam dulu. Hidden base. So, hidden base merupakan area di mana ada antara shadow yang candle bullish ni, dua candle bullish tu tuan boleh cari, dan shadow yang candle sebelum tu dan candle sekarang. So ini adalah hidden base. Jadi kita nak tahu area zone buy tu, kita kena fokus di time frame lebih kecil. Dan di M30 sebenarnya ada satu candle yang sekiranya dia turun kat sini, dia akan berlaku rejection sebab dia ada hidden base. So dari segi price action, ini adalah satu kenaikan ataupun rally. Ini dia boleh turun di base, ini adalah rally. So rally ni sebenarnya dia sudah jadi kita yang sekarang kita fokus buy apabila price sampai ke area base. Previous base maksudnya kat sini lah dia akan sampai dan kita akan boleh TP dalam 30 ke 50 pip bergantung dengan candle mana yang terjadi. So kat sini adalah satu area engulfing, dan kat sini kita boleh kecilkan body sell yang terakhir dan juga shadow sell ini. So ini area ni area untuk kita fokus buy. Kita boleh letak buy limit. Kadang-kadang dia tak sampai, tapi kalau dia sampai tu dia akan berlaku rejection insya-Allah. Okay, kat sini ada candle buy terakhir kat sini lah, betul lah. M15 pun zone yang sama. Okay, M5 ada lagi dah tempat. So M5 ada di sini. Mungkin M5 dia punya zone dia adalah di sini. So sini adalah zone buy. Kalau tuan-tuan buy, fokus ke M5 ni, dia punya sampai kat sini. Jadi kalau tuan-tuan letak buy limit dekat body tu, tuan boleh dapat dua ni sebelah satu punya setup. Okay, stop loss dalam 20 pip, 25 pip macam tu. TP kita ke area tempat dia berlaku previous buy sini lah, dalam kata apa, dalam 50 pip, 50 pip insyaAllah. 25 pip stop loss, 50 pip naik. Habis tak, kita tak agak jauh-jauh pada kita nampak macam akan berlaku breakout. Kalau ada berlaku breakout, maksudnya kita still ada pelampung lah untuk kita tahan ikan kita daripada bocor lagi. Dan kalau kita loss pada trade kali ni, kita akan fokus trade pada, so kita akan cari setup lain di time frame yang ataupun di pair mana yang akan berlaku. Ada lagi setup yang menarik untuk kita entry. Okay tuan-tuan, nampaknya kita sampai di hujung rancangan tuan-tuan. Okay, manakala tidak ada sebarang komen di page kami. Jadi kalau tuan-tuan live kami yang seterusnya, kalau tuan-tuan ada sebarang komen, tuan boleh tinggalkan di page kami MFM TV Online. Kalau terlepas live kali ni, tuan boleh tengoklah di YouTube kami. Okay, di TikTok kita ada sediakan klip-klip pendek untuk tuan-tuan study, kita sama-sama lihat apa yang kita buat pada live stream sebelum ni. Right, jadi minta tuan-tuan like dan subscribe lah kita punya TikTok, punya YouTube, kita punya Facebook page kami ya. Right, jadi kita sudah sampai di hujung rancangan dan kita jumpa lagi di minggu hadapan pada hari Selasa dan juga hari Khamis pukul 10 malam di Facebook page MFM TV Online. Okey, jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.